السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan, dapat kita sama-sama pada pagi yang mulia ni berada dalam majlis ilmu, dan kita bermohon pada Allah supaya Allah tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana berada dalam majlis ilmu yang mulia ni, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini kita punya kuliah subuh kita ialah berkenaan dengan satu tajuk yang mungkin telah maklum kepada semua pendengar yang dirahmati sekalian, iaitu berkenaan dengan keutamaan jiran ataupun hak jiran dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama sekali, kalau kita lihat berkenaan dengan bab kejiranan ataupun berjiran, ianya ialah satu perkara yang telah diberi perhatian oleh para ulama. Antaranya ialah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala telah menulis bab berkenaan dengan jiran secara khusus, terutamanya dalam kitabnya yang terkenal iaitu Al-Adabul Mufrad. Selain daripada kitabnya Sahih Al-Bukhari, dia pun ada sebutkan dalam Kitabul Adab berkenaan dengan hak-hak ataupun hadis-hadis yang berkaitan dengan jiran. Selain pada itu, Al-Imam Muslim, seterusnya Al-Imam At-Tirmizi dan juga Al-Imam Abu Dawud, mereka semua meletakkan dalam kitab mereka, dalam tulisan mereka di bawah kitab adab, iaitu bab berkenaan dengan haqqul jiwar, iaitu hak seorang ataupun hidup berjiran. Jadi ini antara benda yang telah diberi perhatian yang agak banyak oleh para ulama. Ianya bertitik tolak daripada salah satu ayat dalam surah An-Nisa, yang mana kalau kita lihat ayat yang ke-36 surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wabnis sabil wama malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ayat 36 surah An-Nisa, Allah Ta'ala sebut wa'budullah, yang bermaksud sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensyirikkan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu apa pun. Ini perintah awal, iaitu berkenaan dengan tauhid. Kemudian Allah Ta'ala sebut wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapa kamu hendaklah berlaku ihsan, yakni berbuat baik ataupun menjaga, menunaikan haknya, memeliharanya. Itu yang dimaksudkan dengan ihsan.
Kemudian Tuhan sebut beberapa lagi kumpulan yang perlu dilakukan dengan ihsan. Antaranya kata Allah Ta'ala, wabidhil qurba, dan kepada kaum kerabat kamu, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, golongan miskin. Kemudian disebutkan secara khusus, wal jari dhil qurba wal jaril junubi, jiran kamu yang dekat dan juga jiran kamu yang jauh. Maknanya dalam Al-Quran disebut secara jelas perkataan al-jar yang bermaksud jiran. Kalau kita lihat para ulama cuba mendefinisikan, mentarifkan siapakah yang dimaksudkan dengan jiran. Antaranya Al-Imam Al-Auza'i menyebutkan jiran itu ialah rumah yang terdekat dengan kita, lebih kurang 40 buah rumah pada setiap arah. Maknanya arah depan, belakang, kiri dan kanan, merujuk kepada keadaan zaman tersebut. Tapi zaman kita ni kadang-kadang arah bawah dan atas pun ada rumah. Orang duduk rumah bangsa, rumah bertingkat, yang atas dan bawah itu pun jirannya. Dan ada sebahagian ulama lagi yang menyebutkan, antaranya Al-Imam Al-Qurtubi, dan juga yang disebutkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mengatakan jiran itu ialah orang yang tinggal di suatu tempat yang manusia duduk dengan kumpulan yang ramai. Maknanya di satu kampung, di satu daerah mukim, bahkan mungkin di satu negeri, maka mereka itu ialah jiran secara umum. Dan ada sebahagian yang mengatakan jiran itu ialah mereka yang duduk bersebelahan dengan masjid. Dan ini agak terpencil sikit pandangan dia, tapi yang pastinya ialah jiran itu ialah orang yang hidup rapat dengan kita. Dalam Quran Tuhan sebut wal jari dzil qurba, berbuat ihsanlah kepada jiran-jiran yang dekat. Sebahagian para ulama kata al-jar al-qurba di sini, jiran yang dekat, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab dia Al-Jami' li Ahkamil Quran, ataupun lebih terkenal dengan nama Tafsir Qurtubi. Dia kata al-jari dzil qurba ialah daripada al-qurba ataupun al-qarabah, iaitu ahli keluarga terdekat, merujuk kepada situasi cara kehidupan masyarakat Arab terdahulu, yang mana mereka ni kalau rumah yang dekat-dekat ni ialah daripada kaum kerabat, maknanya saudara sedaging, sama ada adik-beradik, pak saudara, mak saudara ataupun sepupu, maknanya yang ada pertalian sama keluarga daripada keluarga besar. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal jaril junubi, dan juga kepada jiran yang jauh. Al-junubi dalam bahasa Arab maksudnya al-ba'du, yang bermaksud jauh. Sebab tu dalam definisi oleh Al-Imam Al-Qurtubi dia sebut al-jaril junubi ay fulanun ajnabi. Jiran yang jauh ini ialah yang tidak ada kena-mengena dengan kita dari segi kekeluargaan, tapi dia duduk dalam satu kejiranan yang sama. Duduk dalam satu kejiranan yang sama. Jadi bila mana kita lihat berkenaan dengan bagaimana Quran sebut, Quran jelaskan, Allah Ta'ala jelaskan, perlu kita melakukan, berbuat ihsan kepada jiran yang dekat dan juga jiran yang jauh, maka dia dah termasuk daripada perintah. Sebab itulah kalau kita tengok para ulama dia beri perhatian terhadap bab ni, sehingga dimasukkan dalam perkara yang disebut sebagai adab al-muasyirah, adab bergaul, adab bersosial dan juga bermasyarakat. Okay. Jadi pada pagi ini saya cuba sampaikan beberapa hadis yang berkenaan dengan hak jiran, yang mana hadis-hadis ni saya ambil daripada satu risalah yang ditulis oleh Syekh Ali Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dalam satu risalah beliau yang bertajuk Huququl Jar fi Sahih wal Athar, hak-hak jiran yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih dan juga athar daripada para sahabat. Dalam risalah yang beliau tulis ni, dia senaraikan 23 hak jiran
Tapi pada pagi ni kita tak bahas lah sampai habis 23 tu. Walaupun ia satu risalah yang ringkas. Saya cuma bercadang untuk sampaikan 10 saja. Sebab apa 10? Sebab Nabi SAW bila mana dia sampaikan sesuatu pada orang, minima 3, maksima 10. Itu cara Nabi sampaikan sesuatu yang berbentuk pointing ni, yang berbentuk point. Sebab itu memang kadar akal manusia untuk dia terima satu benda one shot, maknanya satu majlis yang berlangsung. Minima manusia boleh tangkap point 3. Ini majority boleh tangkap. Dan maksima 10. Ini bagi yang fokus. 23 dia nak start jadi mengarut dah. Sebab orang lain dah melilau, dah mula nak tengok keluar apa-apa semua. Jadi 3 ke 10 ni angka yang selamat. Sebab tu kau tengok dalam perjanjian Aqabah, bila mana datang Al-Wafdu Abdul Qais, datang, orang kata apa, rombongan daripada Abdul Qais, minta pada Nabi beberapa benda, bagi pada kami beberapa benda yang kami boleh beramal. Nabi hanya beri sekitar 7 hingga 10. Dan tidak ada hadis Nabi, kalau Nabi nak beri sesuatu sampai 20, 30 Nabi tak beri. Sebab Nabi meraihkan bara'atul insan, kecenderungan kekuatan akal manusia. Sebab tu antara benda yang kita kena belajar dan kita kena tengok ialah cara Nabi menyampaikan benda-benda yang bersifat pointing ataupun benda-benda yang bersifat point ni. Okay. Yang pertama yang disebutkan di sini, haqqul jiwar wa fadlihi, hak dan juga keutamaan jiran. Yang pertama secara umum, tahrimu adzal jar, haram menyakiti jiran. Berdasarkan kepada satu hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, yang mana hadis ini diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, dan juga yang lebih awal pada tu ialah Al-Imam Ahmad. Apa kata hadis tu? Nabi kata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, seseorang yang tidak mengamankan jirannya daripada kejahatannya. Maknanya benda-benda yang umum masyarakat mengatakan ianya buruk, terutamanya dalam hidup berjiran, maka Nabi kata siapa yang buat, siapa yang menyebabkan manusia rasa terganggu dengan kejahatannya, terutamanya jiran, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah, penafian, tidak akan masuk syurga. Maknanya ini ialah satu penafian, dan ini ialah bab syadidul wa'iz, peringatan yang sangat-sangat tegas yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini telah disaksikan oleh sebahagian besar sahabat. Sebahagian para ulama menyebutkan hadis ini diriwayatkan lebih daripada 10 orang sahabat, menunjukkan kerap kali Nabi menyampaikannya. Walaupun benda ni sebahagian orang dia rasa macam perkara syirik saja, maknanya benda yang umum masyarakat ketahui, tapi nak beritahu agama Islam, dia mengajar tentang perkara tersebut, dia memberi perhatian tentang perkara tersebut. Kemudian yang kedua yang kita lihat, yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, al-wasiyatu bil jar wal ihsani ilaihi, iaitu wasiat untuk melakukan ihsan dan juga berbuat baik kepada jiran. Ianya bertitik tolak daripada satu hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ni kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Apa maksud hadis ni? Hadis ni pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, Nabi kata Jibril ini terus menerus berwasiat kepada aku. Maknanya bila mana sebut perkataan wasiat, ianya ialah satu pesanan yang perlu diberi perhatian. Apa kata Nabi? Jibril itu sentiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada jiran. Dan kata Nabi, hatta dhanantu an sayuwarrithuhu, sehingga aku menyangka
jiran itu boleh menjadi ahli waris. Sebenarnya kalau kita tengok, memang dari segi hukum yang telah terangkat, hukum ni tak ada, dah dimansuhkan, iaitu hukum bolehnya jiran menjadi al-isabah. Al-isabah ni maksud dia apa? Keahlian untuk mewarisi harta daripada jirannya. Dah tak ada dah, hukum ni dah tak ada. Yang kita belajar dalam ilmu faraid ni, yang boleh mewarisi harta si mati ialah ahli keluarga terdekat secara umumnya. Dia tidak ada fulan ajnabi, orang lain. Tapi dulu zaman Nabi, peringkat awal, hukum ni masih lagi ada, jiran dia boleh mewarisi harta peninggalan jiran dia yang meninggal. Tapi benda ni sayangnya sudah dimansuhkan. Kalau ada lagi, ramai orang berjiran dengan rumah besar, sebab nampak bahagian tu ada sikit, walaupun tak banyak, tapi adalah bahagian dia. Tapi hukum tu telah dimansuhkan. Hukum tu telah dimansuh, ditukar dengan al-isabah al-jadidah, iaitu bahagian-bahagian baru daripada orang-orang yang berhak mewarisi harta. Jadi nak sebut kepada kita bahawasanya pesanan Jibril alaihi salam itu menunjukkan tentang tuntutan. Sebelum pada ni hadis Nabi yang pesan, ini Jibril yang pesan. Padahal Jibril itu bukan daripada jinsil insan, bukan daripada jenis manusia. Tapi Jibril memberi pesan tentang macam mana manusia ni dia ingin hidup harmoni. Jadi ini antara benda yang dipesan oleh Jibril. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, dia kata sini ijabul la'nati limu'dhi jarihi. Maksud dia terkabulnya laknat terhadap orang yang menyakiti jirannya. Maknanya satu orang tu dia menyakiti, dia kacau jiran dia, ada orang laknat dengan sebab perbuatan dia yang menyakiti jiran, laknat tu laku, Tuhan dengar, malaikat pun dengar. Berdasarkan satu hadis yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Tapi Al-Imam Al-Bukhari diriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dan diriwayatkan juga oleh Al-Imam Abu Dawud daripada Abu Hurairah. Hadis ni agak panjang sikit, saya baca satu persatu hadis ni. Kata Abu Hurairah, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki pada Nabi. Siapa lelaki ni tak diketahui. Al-muhim, yang penting dia adalah daripada sahabat Nabi. Fashaka ilaihi jaran lahu. Lalu dia mengadu kepada Nabi perihal jirannya. Faqala Nabi, lalu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, thalatha marrat, 3 kali. Apa Nabi kata kepada dia? Isbir, isbir, isbir. Bersabarlah kamu di atas kerenah ataupun kelakuan jiran kamu ni. Bersabarlah kamu, bersabarlah kamu. 3 kali. Thumma qala lahu fir rabi'ah aw ats-tsalitsah. Kemudian Nabi bersabda kepada orang tersebut pada kali yang keempat. Sebahagian riwayat kata fi ats-tsalitsah. Maknanya ini ada syak sikit daripada perawi. Tapi yang pastinya Nabi sambung balik lepas pada isbir tu. Apa Nabi kata? Itrah mata'aka fit tariq. Nabi kata keluarkan barang-barang yang ada dalam rumah kamu ke tepi jalan. Maknanya keluarkan daripada rumah, bagi nampak, bagi orang nampak kamu sedang keluarkan barang. Fafa'ala. Lalu lelaki itu pun balik buat macam mana yang Nabi suruh. Dia pun buat. Fayaqul faqala faja'ala an-nasu yamurruna bihi wa yaquluna malak. Bila mana orang tengok dia keluarkan barang-barang dia daripada rumah dia, dia keluarkan. Lepas pada dia mengadu pada Nabi masalah jiran dia, Nabi kata kamu sabar, cuma balik rumah nanti keluarkan barang perabot ke barang apa yang ada dalam rumah, keluarkan. Fafa'ala, dia pun balik buat. Maka orang-orang yang lalu lalang memerhatikan perbuatan tersebut. Lalu orang-orang ramai pun kata malak, apa yang dah jadi pada kamu? Fayaqulu adzahu jaruhu. Maka sebahagian besar orang dan dia sendiri pun kata, dia, yakni orang yang keluarkan barang daripada rumah tu, telah disakiti oleh jirannya.
Faja'alu yaqulun, maka orang ramai yang lalu pun kata la'natullah, laknat Allah ke atas jiran yang jahat ni. Faja'ahu jaruhu, lalu datanglah jirannya, faqala, berkata jiran tu, rudda mata'ak, masukkanlah balik barang kamu dalam rumah kamu. La wallahi la uzika abada, demi Allah lepas pada ni aku tak akan lagi kacau kamu. Okay. Hadis ni tuan-tuan kena baca, kena dengar elok-elok. Takut ada yang tak puas hati dengan jiran balik praktik exactly sama. Okay. Dia macam ni. Hadis ni, bila mana Nabi SAW terima pengaduan ni, maka Nabi pun kata pada kawan tu, sabar. Sabar kamu. Okay. Tapi walaupun sabar ni dia ada cara mengatasi yang berbeza-beza, bergantung pada masalah. Okay. Bila mana berkait dengan maslahat orang awam, sebab kehidupan berjiran ni lah ramai orang, Nabi kata kamu keluar pada, kamu balik nanti, kamu keluarkan barang kamu. Okay. Kita kena tahu zaman tu rumah orang-orang Arab ni, rumah orang-orang masyarakat Arab, Muhajirin Ansar ni, rumah dia orang barang tak banyak. Barang tak banyak. Maknanya setakat adalah tempat tidur ke, ataupun pinggan satu dua, ataupun bekas simpan makanan satu dua, keluarkan. Bila mana keluarkan tu orang perasan, maka orang-orang ramai pun tanya apa sebab. Maka dia kata azahu jarahu, aku telah disakiti, ataupun dia telah disakiti oleh jirannya, sehingga datang jiran tersebut dan akhirnya jiran tu minta maaf. Okay. Perbuatan Nabi ni hanya simbolik sebenarnya. Arahan Nabi ni, dia bukan arahan yang bermaksud literal, maknanya kena buat macam tu. Okay. Cuma merujuk pada keadaan zaman ni, cara nak tegur jiran ialah macam tu, dengan protes sikit bagi orang perasan dia ni perangai tak elok dalam kawasan ni, perangai kurang elok sikit dalam kawasan ni. Okay. Kalau nak amalkan zaman kita ni, nak keluarkan barang banyak dalam rumah, bukan sikit punya barang. Kalau keluarkan barang, Nabi suruh letak tepi jalan, tapi barang kita punya banyak sampai habis satu blok jalan tu pun mungkin. Okay. Poin dia ialah war-warkan buruknya jiran ni, tapi jangan mention nama, just war-warkan saja. Sebab benda ni boleh. Hari ni orang yang duduk dalam kejiranan, dia tak perlulah keluarkan barang. Dia mungkin ada grup WhatsApp, taman sekian, rumah sekian, kampung sekian. Just shoot dalam grup WhatsApp tu, ni ada seorang orang kampung kita ni perangai suka buang sampah merata, letak depan pagar rumah orang. Okay. Lepas tu sebut samar pun okey. Lorong ni, rumah warna ni, teruk punya perangai. Dalam grup WhatsApp. Kalau dia ada, mungkin dia left lah grup tu. Okay. Ataupun tindakan yang sepatutnya seperti itulah sebenarnya. Maknanya perlu dimaklumkan. Hari ni kita ada badan berautoriti, maknanya ketua kampung ke, orang-orang yang ada autoriti, kena bagi tahu kesilapan dia. Okay. Cuma yang tidak boleh dijaminnya ialah penerimaan jiran tu. Maknanya bila mana orang tu, bila mana kita tegur, dia boleh terima ataupun tidak. Dia boleh terima ataupun tidak. Okay. Yang dalam hadis ni alhamdulillah boleh terima. Bila mana dia tengok kawan tu dia keluarkan barang, dia pun tolong kata pada kawan tu, rudda mata'ak, masukkan balik barang kamu, lepas pada ni aku tak ganggu dah kamu. Cuma zaman kita ni, kalau kita shoot satu orang, dia shoot kita balik. Cuma nak beritahu pada kita, hakikatnya benda yang berkait dengan masalah ni boleh dimaklum. Dia ada benda-benda yang tak elok, kita kena maklumkan. Dia ada benda-benda yang tak elok yang bersifat peribadi, tak ganggu orang, dia seorang dia je, yang tu dia tak peduli. Cuma kita nasihat. Cuma benda yang dah berkait dengan kejiranan. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Nihayatul Muhtaj dalam mazhab Syafi'i, bab berkenaan dengan jiran dibahas. Hatta dalam kitab fiqh, juga dalam kitab akidah. Kau tengok. Contohnya Al-Qahtani dalam kitab dia Nuniyah Al-Qahtaniyah. Walaupun kitab tu ialah matan akidah, tapi disebut tentang isu kejiranan. Antara yang dia sebut ialah bila mana tanaman jiran
telah memasuki kawasan jiran yang lain. Dia tak masuk, maknanya taklah pokok tu ditanam dalam tanah orang lain. Cuma mungkin dahannya pergi ke sebelah rumah orang. Pergi ke sebelah rumah orang. Maka hak kepada jiran itu potong dahan itu. Hukum asal potong pokok tanpa sebab ni haram. Asal dia. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, siapa-siapa yang potong pokok tanpa sebab, sawwabahullahu wajhahu ilan nar. Allah Ta'ala akan palingkan muka dia ke arah neraka. Potong pokok saja-saja. Tapi bila mana potong pokok ada masalah, contoh tanam pokok kelapa tinggi, masuk dah dalam pagar rumah orang, buah pula banyak, kemungkinan jatuh atas atap rumah orang tu tinggi. Bergaduh sama jiran sebab tak mau tebang pokok tu. Ini ialah bab yang ditekan, yang disebut dalam bab kejiranan. Bila mana tanaman dah mulai mengganggu orang, maka dia perlu buat sesuatu. Zaman kita ni lagi banyak lah, selain pada tanaman, haiwan peliharaan pun antara bab yang perlu diberi penekanan. Okay. Sebab tu, merujuk kepada situasi zaman kita ni, biasa orang pelihara apa? Kucing. Kucing inilah binatang yang berkeliling dengan manusia. Okay. Dan dia ada satu side negatif dia. Bila mana kita pelihara dia dan kita tak jaga dia, kucing ni dia ada satu sikap dia rebel. Dia akan memberontak sikit pada tuan dia. Jadi dia akan berak merata kat kawasan rumah. Okay. Dan mungkin dia akan pergi berak rumah jiran. Okay. Kalau dia tak berak rumah jiran pun, dia berak rumah kita pun, bau itu boleh mengganggu. Bau itu bab daripada mengganggu keamanan jiran, terutama yang duduk rumah perumahan yang tersusun. Anda bertanggungjawab terhadap peliharaan. Saya pun tak pasti, cuma benda ni saya selalu duduk nampak. Sebab orang kita ni dia ada sikap minat dengan kucing. Tak tahulah sebab mungkin dia beriman kucing ni ialah haiwan peliharaan Nabi. Dan ada orang duk percaya pelihara kucing ni sunnah Nabi. Ada. Hakikatnya dia tidak sunnah. Sunnahnya ialah berbuat baik kepada haiwan secara umum, walaupun haiwan tu bukan kita yang pelihara. Sebab tu ada orang dia pasanglah kepala dia, pelihara kucing ni menjemput rezeki, pelihara anak tak jemput rezeki. Benda ni dibincang, bahkan di peringkat fatwa pun yang terbaru ni. Hukum beri makan kucing lebih daripada beri makan anak, terpaksa kena bincang. Sebab ada sikap manusia macam tu. Dia beli makanan kucing banyak. Makanan yang jenis Whiskas pun ada, wet food pun ada. Anak dia makan apa kat rumah dia tak peduli. Cuma dia duk fikir, saya beri makan kucing, Tuhan beri rezeki. Sebenarnya itu tipu daya syaitan kak. Yang patut kamu beri makan isteri dan anak kamu, itu yang akan beri rezeki. Ini yang disebut sebagai aulawiyat. Sebab tu manusia ni dia kadang terkalih ke tempat lain. Syaitan ni dia nak suruh kita buat jahat, dia tak suruh kita pergi naik kelab terus. Dia suruh kita lari satu darjah pun dah okey dah. Sebab tu ada orang, anak dengan bini kedekut, kawan dia belanja sampai 3-400. Tipu daya iblis. Termasuk juga dalam bab haiwan. Beri makan pada haiwan. Punya ramai kucing. Baguslah dengan kucing, tapi dengan jiran tak bagus. Antara kucing dengan orang, mana lebih kena aula? Orang. Sebab kucing, kalau tuan-tuan tak ada duit, tuan-tuan boleh hantar batu pahat kalau dia perlih ni. Sebab dah ada NGO yang cara buat tu. Boleh bagi sumbangan dekat dia orang, boleh hantar situ. Situ memang tempat jaga kucing, bukan jaga orang. Okay. Ada orang dia nak jadikan rumah dia sehingga bau, sehingga keadaan tak bersih. Sehingga orang kata apa, sebab kucing terutama yang kecil-kecil ni saya nak relate dengan zaman. Kadang-kadang dia terlepas. Ada setengah orang bawa kereta sampai ke mana-mana dah. Rupa-rupanya dalam enjin kereta dia ada kucing. Bunyi dia. Saya tahu sebab saya pernah kena. Dulu lah sebelum mari Perlis. Jiran kita suka pelihara kucing. Dia ada anak kucing, dia duduk betul-betul di celah enjin kereta kita. Kalau dia masuk sikit dia kena kisar dengan tali sawat tu. Ini bab kita tak tersedar benda tu. Ini juga antara bab hukukul jiwa yang kita terlepas pandang. Nak buat baik, betul buat baik pada binatang memang dituntut, tapi buat baik pada jiran Tuhan highlight. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Ini antara benda yang diletakkan oleh syariat kita. Okay.
Jadi seterusnya yang keempat. Yang keempat yang disebut sini ta'ahudul jiran. Ta'ahudul jiran ni apa dia maksud dia? Anjuran untuk memberi perhatian kepada jiran. Yang tadi laknat laku kalau kita buat benda-benda. Maknanya kita buat apa-apa orang doakan. Kita tak boleh marah orang dengan sebab sikap kita yang tak jaga hak jiran. Bahkan Nabi benarkan laknat itu. Maknanya kalau ada orang laknat kerana sikap kita, laknat tu didengar. Ada orang kata apa peruntukan oleh Allah Ta'ala untuk mendengar jiran-jiran yang ternafi haknya. Kemudian yang keempat. Yang keempat yang disebut sini ta'ahudul jiran. Maksudnya beri perhatian kepada jiran. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar kata, "Inna khalili awsani." Sesungguhnya kekasihku telah memberi wasiat kepadaku, yakni Nabi. Apa dia wasiat dia? Kata Nabi kepada Abu Dzar, dan hadis ini riwayat Muslim, "Idza tabakhta maraqan," apabila kamu memasak sayur ataupun apa-apa saja lauk, "fa'akthir ma'ahu," banyakkanlah kuahnya. "Tsummanzur ahla baitin min jiranik," kemudian lihatlah keluarga dari jiranmu. "Fa'asibhum minha bima'rufin," maka berilah mereka daripadanya dengan baik. Nabi kata bila mana kamu masak sesuatu, sup, maraqan ni ialah sup sayur sebenarnya. Fa'akthir ma'ahu, banyakkanlah kuahnya. Banyakkan kuah simbolik kepada nak bagi ke orang. Cuma ada orang dia faham hadis ni literal juga. Dia masak banyak, dia bagi kuah betul, isi tak bagi. Masak gulai ayam, kuah betul saja dia bagi. Ayam semua dia simpan. Maksudnya masakkan sesuatu, kuah tu banyak, bagi sekali dengan isi lah. Bagi sekali dengan isi. Maknanya sebut sebahagian, menunjukkan keseluruhan. Jadi ini antara bab yang Nabi sebut. Sebab tu ada hadis yang terkenal, Nabi kata al-jar qabla ad-dar, jiran dulu baru rumah kita sendiri. Ini antara bab yang ditekankan oleh Nabi. Maknanya memberi perhatian. Memberi perhatian maknanya selalu ambil cakna kepada apa yang berlaku pada jiran. Sebab hari ini sikap seperti ini sudah semakin lama semakin menghilang. Atas alasan tidak mahu jaga tepi kain orang, akhirnya tak peduli. Dia jaga tepi kain orang ni tuan-tuan ialah urusan peribadi. Contoh urusan rumah tangga dia yang kita tak perlu peduli. Itu sebahagian orang dia pergi peduli. Tapi kalau kita tengok anak dia kurus, tiba-tiba badan ada lebam-lebam, maknanya anak dia kena dera. Yang tu dah termasuk daripada hak jiran untuk peduli tentang benda tu. Dan itu tak termasuk daripada bab kita panggil sebagai jaga tepi kain orang. Itu ialah kain yang perlu kita jaga sebenarnya. Sebab ia berkaitan dengan kezaliman dan kemanusiaan. Ada sebahagian orang dengar dah budak kena pukul, dia buat diam, dia tak peduli rumah orang. Tapi itu ialah bab yang kita kena tahu. Sebab hari ni ada orang belah-belah pantai barat lah banyak kot, kena dera sampai seminggu dah kering dah budak tu. Bahkan ada yang dah mati, tak peduli sebab atas alasan jiran tak mahu peduli. Sedangkan benda tu ada peruntukan dengan sebab negara kita ni dalam bab keadilan kanak-kanak dia tak macam negara lain. Dia ada tapi dia tak tinggi, tak macam belah Eropah. Sebab tu Eropah dia macam over sangat. Eropah ada setengah negara tak boleh panggil budak tu budak. Ada akta yang melarang dia. Kena panggil budak tu small adult, maknanya dewasa yang kecil. Sampai tahap tu. Dan memarahi anak-anak di hadapan khayalat. Orang kata apa? Umum. Marah depan umum. Benda tu boleh didakwa. Setengah-setengah tempat di Eropah. Tempat kita ni okey. Ni okey lagi lah walaupun benda tu dah dipandang satu pandangan yang agak pelik. Cuma nak sebut pada kita, inilah bab yang kita kena peduli. Ada sebahagian orang dia buat alasan tak mahu peduli, maka dia tak peduli. Seterusnya yang kelima yang disebutkan sini antara hak-hak jiran yang ada dalam ni ialah mutawa'atul jar, toleransi. Mutawa'ah maksudnya toleransi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hadis ni pun diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Abu Hurairah,
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna ahadukum jarahu an yaghriza khashabahu ala jidarihi. Janganlah sekali-kali salah seorang daripada kalian melarang jirannya untuk meletakkan kayu di dindingnya. Okey. Hadis ni berkaitan dengan apa? Toleransi jiran. Toleransi jiran ni maksud dia apa? Bab pengurusan hak tanah. Contoh sebahagian orang, dia buat pagar, dia terlebih keluar. Itulah perbuatan yang tak elok. Kalau kita buat pagar, rumah, kejiranan, sambung rumah apa semua, pastikan apa yang kita buat tu banyak ke dalam tanah kita berbanding betul-betul di atas border tu. Jangan buat satu benda tu betul-betul atas border tu. Maknanya masuk ke dalam lagi. Sebab ada perangai sebahagian orang, dia buat bahagian rumah perumahan, dia pagar kawasan yang ada tar tu. Maknanya tar tu ialah kawasan jalan umum, tapi dia pagar juga. Mungkin dengan sebab posh parking dia tu kecil macam mana, dia buat grill siap. Ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Perbuatan yang dilarang oleh Nabi. Sebab ia berkaitan dengan toleransi. Kadang-kadang sebahagian orang nak masuk jalan-jalan yang kecil, nak masuk tu payah dengan sebab ada orang sikap dia nak ambil jalan umum. Ada setengah-setengah tempat jalan pun kecil, nak pergi masjid mana-mana, side mirror tu kena lipat dengan sebab jalan tu kecil. Kenapa jadi kecil? Sebab sikap yang ni nak ambil sikit jalan umum, yang ni nak ambil sikit jalan umum. Ini yang dimaksudkan dengan toleransi. Kurangkan sikit kita ambil yang tanah orang, biarlah kita kurang sikit pun tak apa. Sebab ia berkait dengan percakapan orang. Kita pun tak suka orang bercakap apa punya perangai, punya nakkan tanah. Ini benda-benda macam kita sebut tadi, laku, laknat itu laku. Okay. Seterusnya yang keenam yang disebutkan sini, adamu adzal jar minal iman. Okay. Tidak menyakiti jiran itu ialah bab termasuk daripada iman. Daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'zi jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat, maka jangan dia sakiti jiran dia. Maka itu ialah tanda keimanan, kesempurnaan iman. Sebab tu ada seorang sahabat berjiran dengan Majusi. Saya tak ingat nama sahabat ni, sebab duk cerita ni baru datang. Dia berjiran dengan Majusi. Rumah dia 2 tingkat. Maknanya rumah dia tu, rumah Majusi atas, rumah dia bawah. Majusi ni tiap-tiap hari dia akan alirkan saliran kumbahan dia yang akan jatuh pada rumah sahabat ni. Dan sahabat ni selalu pesan pada anak dia, pada waktu malam kita kambuh balik dia punya kumbahan tu. Okay. Dan dia buat, lama dia buat, puluhan tahun dia buat, sehinggalah dia tu jatuh sakit, sahabat tu, sakit yang menyebabkan dia wafat. Okay. Bila mana orang kata apa, dia tu dah nak wafat, sakit dengan sebab nak wafat tu, jiran dia yang atas ni, yang Majusi ni, concern dengan dia. Maknanya dengar orang sakit dia pergi. Bila mana si Majusi tu masuk, maka sahabat ni kata, aku nak sebut pada kamu satu benda, dan aku sebut ni bukan kerana aku tak suka, tapi aku nak beritahu pada kamu. Aku nak beritahu pada kamu. Dia kata, selama kamu berjiran dengan aku ni, ada satu saliran kotoran kamu jatuh atas rumah aku. Bila mana jatuh atas rumah aku ni, aku tak marah pun. Aku selalu akan bersihkan balik. Cuma aku bimbang lepas daripada aku wafat ni, lepas pada aku wafat, aku meninggal, keluarga kau akan pindah ke rumah lain, dan rumah ni orang lain akan duduk. Aku bimbang orang yang bakal duduk di rumah aku ni, dia tidak sabar dengan perbuatan kamu. Dia tidak sabar dengan perbuatan kamu. Jadi aku minta kamu baikilah cepat-cepat saluran tu sebelum aku meninggal. Apa respon Majusi tu? Dia terkesan dengan kata-kata sahabat tu, dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ini antara bab, orang kata apa, al-iman. Dia tak balas balik. Dia bukan macam cerita masa-masa manis tu, yang ni pecah kaca, yang ni lempar bilik sana, yang ni lempar bilik ni. Dia bukan macam tu. Maknanya, tengok air kumbahan, orang Terengganu kata air cor, dia pun tambah pula dengan air kencing lagi, dia bubuh ke atas. Tak. Nak sebut pada kita bahawasanya itu ialah bab al-iman. Tak buat tu ialah bab daripada iman.
Kemudian yang ketujuh, khairul jiran, sebaik-baik jiran. Berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amru berkata, qala Rasulullah bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik di antara mereka terhadap temannya. Wa khairul jiran indallah khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik jiran di sisi Allah ialah orang yang paling baik di antara mereka terhadap jirannya. Maknanya bila mana dia duduk dalam kejiranan tu, orang tak pernah bercakap tentang keburukan dia, melainkan orang sebut tentang kebaikan dia. Itu ialah petanda kepada kebaikan. Sebab tu ada satu hadis, satu orang sahabat ni, dia orang start bercakap tentang kebaikan dia, dia bimbang sebab dia takut benda tu menghapuskan amalan dia. Menghapuskan amalan dia. Kalau saya tak silap, sahabat ni ialah Abu Dzar Al-Ghifari. Dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, aku takut orang nak bercakap kebaikan aku ni. Maka Nabi kata dalam hadis riwayat Muslim, tilka ajilu busyral mu'min, itulah berita terimanya amalan kamu yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Bila mana orang dah start cakap kebaikan kita dalam keadaan kita sembunyikan, itu dulu kena faham. Ada sebahagian orang, kalau pakai hadis ni boleh cerita ke orang kebaikan, bukan. Kita dah sembunyi tapi orang perasan. Tuhan jadikan ada mata yang terperasan kebaikan kita, dan orang bercakap. Nabi kata tilka ajilu, itulah berita amalan kamu, Tuhan dah beri pahala, tapi Tuhan nak cepat beritahu pada kamu, aku dah beri pahala ni, aku jadikan orang bercakap kebaikan itu. Walaupun kebaikan tu disembunyikan. Kemudian yang ke-8, la qalila min adzal jar, tidak ada istilah buat jahat pada jiran ni sedikit. Apa saja buat jahat walaupun sedikit pada pandangan kita, ianya ialah besar implikasinya. Hadis yang diriwayatkan daripada Abdah bin Abi Lubabah, dia kata, Rasulullah kata, la qalila min adzal jiran, tidak ada sedikit dalam menyakiti jiran. Walaupun kita nampak benda itu kecil je, setakat buang satu plastik je dalam kawasan rumah dia, walaupun itu kecil dan dia pun mungkin tak kira, tapi ia termasuk daripada kesan ataupun perangai yang tidak elok. Seterusnya yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-9 kata pengarang, al-jarus salih minas sa'adah. Jiran yang baik ini ialah daripada kebahagiaan, daripada benda-benda yang seronok. Berdasarkan satu hadis riwayat daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana Nabi beritahu kepada Sa'ad, Nabi kata arba'un minas sa'adah, 4 perkara ni daripada kebahagiaan. Yang pertama, al-mar'atus salihah, isteri yang saleh. Ini ialah kebahagiaan bagi seorang manusia, bagi lelaki lah, bagi perempuan, suami yang saleh. Wal maskanul wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas ni maksud dia apa? Lapang dada. Masuklah rumah tak serabut. Ada orang rumah luas tapi dia tu sempit dada, tengok. Ada orang rumah kecil, 2 bilik, kadang-kadang 1 bilik, tapi dia tak sabar duduk tempat kerja tu nak balik cepat walaupun rumah kecil je. Sebab ada sesuatu yang menarik dan melegakan dia. Itu yang dimaksudkan dengan al-maskanul wasi'. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Nabi, al-jarus salih, jiran yang baik, daripada bab kebahagiaan. Dan yang keempat, ala-ala dah sebut hadis ni kena sebut semualah, wal markabul hani, iaitu kenderaan yang baik. Kenderaan yang baik ni ialah kenderaan yang senang, tak buat masalah. Kenderaan yang baik yang kita setting. Kereta mahal kot, harga mesti 100,000 ke atas, bukan. Kadang-kadang kereta 100,000 tapi naik towing lagi banyak pada kancil. Dia tak panggil kenderaan yang nyaman. Duit duk pening. Kereta besar luas, boleh tidur pun dalam, tapi ujung bulan pening. Pertama, maintenance bulanan bayaran. Yang kedua, rosak ni datang tiap-tiap bulan. Itu yang disebut sebagai al-markabul hani, iaitu kenderaan yang orang kata apa, yang selesa dan yang nyaman. 4 benda ni kalau ada pada manusia, daripada kebahagiaan. Isteri ataupun pasangan yang baik, yang saleh ataupun salihah. Lepas tu dia ada tempat tinggal yang melegakan dada dia, menteramkan perasaan dia, jiran yang baik, dan yang keempat, kenderaan yang elok. Kemudian Nabi sambung hadis tu, Nabi kata wa arba'un minasyaqa.
4 perkara daripada kesengsaraan. Al-jarusu, jiran yang buruk, wal mar'atusu, isteri yang buruk, wal maskanud dayyiq, tempat tinggal yang menyempitkan dada, wal markabusu, dan juga kenderaan yang tidak membantu penunggangnya ataupun pemandunya. Okay. Seterusnya yang terakhir perbahasan kita ni, al-ihsan lidzil jiwar, berbuat baiklah kepada jiran. Okay. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah, kata Nabi, kun wari'an, kata Nabi, jadilah engkau orang yang wara', wala takun abdan nas, jangan kamu menjadi takun abdan nas, kun wari'an takun abdan nas, jadilah kamu orang yang wara', maka kamu akan menjadi orang yang paling kuat beribadah. Wa kun qani'an, jadilah kamu orang yang qanaah, merasa cukup. Takun ashkaran nas, kamu akan jadi orang yang paling bersyukur. Wa uhibba linnas ma tuhibbu li nafsih, cintailah sesama manusia itu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, nescaya kamu akan menjadi manusia ataupun seorang mukmin yang baik. Kemudian Nabi sebut dalam hadis tu, Nabi kata, wa ahsin mujawarata man jawarak, kamu berbuat baiklah kepada jiran kamu, nescaya kamu akan menjadi muslim. Sebab berbuat baik itu ialah bab daripada kebaikan yang menyebabkan kita ni sempurna keislaman tu. Okay. Jadi itulah 10 daripada perbahasan yang dah kita sebut tadi. Tilka asyaratun kamilah, 10 perkara yang dah sempurna sebut. Semua benda bab jiran ni sebab apa ditekankan? Poin dia ialah syurga. Poin dia ialah syurga. Semua benda ni memasukkan orang tu dalam syurga, dan tak buat benda ni mencalonkan orang tu dia ada kebolehan nak pergi ke neraka. Sebab tu saya nak tutup kuliah ni yang terakhir berkenaan dengan syurga ni ialah satu hadis, yang mana hadis ni telah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Kata Nabi kata, laqaitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim pada malam aku di Isra' Mi'rajkan. Kita dalam suasana tu sekarang. Nabi Ibrahim ni the last langit yang ketujuh. Langit pertama Nabi Adam, kedua Nabi Isa dan Yahya, ketiga Nabi Yusuf, keempat Harun, kelima Nabi apa? Keenam Nabi Musa. Lepas pada tu ketujuh Nabi Ibrahim. Kelima tuan-tuan boleh balik cek Sebab di langit kedua tu dia jumpa dua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian ketiga Nabi Yusuf, yang ketiga, keempat seterusnya Nabi Harun, kelima, dan ada lagi. Cuma yang Nabi Ibrahim ni ialah yang terakhir. Okay. Kata Nabi, laqaitu Ibrahim lailata usriya bi, aku bertemu dengan Ibrahim pada malam diisrakan. Okay. Kata Nabi Ibrahim pada aku, dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, aqra'a ummataka minni salam, sampaikanlah salam aku kepada umatmu semua sekali. Nabi Ibrahim kata pada Nabi Muhammad malam dia diisrakan. Wa akhbirhum, dan beritahu mereka, annal jannata tayyibah, syurga itu luar biasa, sangat-sangat luar biasa, baik dan luar biasa. Turbatuhu tayyibah wa azbuhul ma, tanahnya tanah yang elok dan airnya sangat sedap, kata Nabi Ibrahim. Wa annaha qi'anun, dan sesungguhnya tanah dalam syurga ni ialah qi'an. Qi'an ni maksudnya tanah yang elok, bila mana kita pijak tu dia sedap. Nak sebut tentang nikmat syurga tu. Wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan tanamannya terdiri daripada subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar. Nak sebut pada kita apa? Nabi Ibrahim ni dia pesan pada Nabi Muhammad supaya beritahu pada umat semua sekali, syurga ni ialah tempat yang kamu jangan anggap benda ni lebih kurang. Sebab tu kalau kita cerita tentang jiran, bila mana dalam hadis tu kata buat baik dapat syurga, buat jahat dapat neraka, ia bukan sekadar nak bagi hidup selesa di dunia, tapi ianya ialah satu jambatan yang sedang dibina ke arah akhirat. Jadi jadilah kita manusia yang baik, jadilah kita jiran yang baik. Moga Allah Ta'ala menjadikan kita orang yang tercalon sebagai ahli syurga. Jadi setakat itu saja saya punya perkongsian pada pagi ini dalam kuliah
subuh kita ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.